Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan berangkat ke Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB di Gadong. Pada keberangkatan tersebut, Kebawah Dulia Maha Mulia bertita aman mustahaknya PPDB memiliki peta komponen perancangan strategi yang diharapkan untuk mengubati duka cita negara iaitu bersabit di dalam pasukan polis masih terdapat banyak jenayah yang dilakukan oleh warga pasukan sendiri. Kebawah Dulia Maha Mulia menekankan perkara-perkara jenayah dan yang melanggar etika kerja perlu dibantras kerana tidak ada maknanya jika nama sahaja pegawai keselamatan tetapi perbuatan tidak membawa selamat. Dalam tita, Baginda turun mengimbas kembali perkembangan dan perubahan PPDB dalam tempoh 100 tahun penubuhannya. Pasukan Polis Diraja Brunei telah pun mencapai usianya ke 100 tahun pada 1 Januari 2021 yang lalu. Di kesempatan ini, beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua pegawai dan anggota pasukan polis Diraja Brunei, baik yang masih berkhidmat maupun yang telah bersara atas segala khidmat bakti mereka yang telah dicurahkan. Mengimbas balik tempoh 100 tahun penubuhan pasukan polis Diraja Brunei, pelbagai perkembangan dan perubahan telah dialami oleh pasukan, termasuk pelbagai ujian atau rintangan. Namun semua ini tidak boleh mematahkan semangat pasukan. Pasukan polis mesti kecekal dan sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi apa jua cabaran. Di samping terus menjaga diri untuk sentiasa bersih dari sebarang gejala yang boleh melemahkannya. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah menegaskan bahawa pasukan polis tidak boleh membelakangi peraturan The Standard Operating Procedure SOP kerana jika sebarang jenayah atau pelanggaran keselamatan tidak ditangani mengikut SOP, maka natijahnya mungkin mengecewakan. Dalam usia pasukan polis mencecah lebih 100 tahun, titah Baginda amat mustahak untuk memiliki peta korporat perancangan strategi bagi memandunya ke arah masa depan kepolisian yang lebih teratur. Beta melihat peta korporat perancangan strategik tersebut akan dapat memperbaiki semua aspek kepimpinan, pengurusan, pentadbiran, latihan dan keupayaan logistik pasukan polis. Inilah yang sangat diharapkan untuk mengubati duka cita kita, iaitu bersabit di dalam pasukan polis masih terdapat banyak jenayah yang dilakukan oleh warga pasukan sendiri, seperti rasuah, judi, pecah amanah, termasuk bersekongkol dengan geng-geng penjenayah, seperti membocorkan jadual sekatan jalan raya dan operasi penggeledahan tempat yang disyaki menjadi markas kegiatan jenayah. Sehingga dengan persekongkolan seperti itu menjadikan sukar bagi pihak penguat kuasa untuk mendapatkan bahan bukti. Perkara seumpama itu titah Baginda tidak boleh dibiarkan berlaku kerana jika dibiarkan, ia akan menjejaskan martabat dan kredibiliti pasukan.
Tetapi soalnya, siapakah yang bertanggung jawab untuk membaiki kepincangan ini? Jawabnya, ia mestilah dilakukan dari dalam jua, kerana pasukan polis adalah ibarat sebuah keluarga. Jika terdapat sebarang anggota yang bermasalah, bukankah kepala atau ketua keluarga lebih layak menanganinya? Dalam makna, adalah ketua atau pegawai atasan jua yang lebih utama untuk membuat perhitungan segera. Tetapi ini pun jika ketua atau pegawai atasan itu bukan pengamal kronisme dan nepotisme, maka barulah dapat diharapkan penyelesaian yang baik dan adil. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga mengingatkan para pegawai dan anggota PPDB supaya tidak melakukan penganiayaan dan melanggar etika kerja. Di bawah ketua, terdapat pula pegawai-pegawai pangkat tinggi. Mereka ini juga adalah diingatkan supaya jangan menggunakan kuasa untuk menganiaya anggota-anggota pangkat rendah. Mereka sama sekali tidak berhak untuk berbuat yang demikian itu. Tidak ada pegawai dan anggota pasukan polis di Raja Brunei yang above the law. Sebagai pemimpin, pegawai-pegawai atasan bukannya untuk melindungi mereka yang melakukan kesalahan atau bersekongkol dengan mereka untuk mencari sumber yang menyalurkan maklumat kesalahan mereka ini. Selain dari melakukan penganiayaan, ada juga yang melanggar etika kerja, seperti meninggalkan tempat bertugas sebelum lagi acara-acara selesai dan balik ke pejabat untuk berehat. Malah lebih keji lagi, ada juga penyandang pangkat tinggi yang melakukan gangguan seksual terhadap rakan sekerja. Beta mahu perkara-perkara ini jangan dipandang ringan oleh ketua. Perkara ini perlu dibenteras kerana tidak ada maknanya jika nama sahaja pegawai keselamatan, tetapi perbuatan tidak membawa selamat. Baginda seterusnya bertitah, adapun keolahan yang tidak bagus, semuanya itu namanya ialah melanggar disiplin. Sedang disiplin bagi pasukan keselamatan adalah rukun utama yang mesti dipenuhi. Oleh itu, bagi sesiapa saja dari kalangan anggota pasukan yang melanggar disiplin, mereka itu perlu bertanggungjawab di atas kelakuan mereka dan tidak berkompromi untuk dibuat perhitungan. Satu contoh, pada awal tahun 2022, sebilangan anggota pasukan polis Marine Polma yang berpangkat polis constable hingga staf sarjan disyaki terlibat dengan kegiatan pecah amanah dan salah guna kuasa yang melibatkan kegiatan penyeludupan di negara ini. Tidakkah ini melanggar disiplin namanya? Yang tidak syak lagi telah menjejaskan imej dan reputasi Polma dan PPDB secara amnya. Dengan ini juga,
tahap profesionalisme dan integriti anggota polis dipersoalkan dan sedikit sebanyak telah mengurangkan keyakinan orang ramai terhadap PPDB. Ini bukan isu remeh, tetapi benar-benar serius dan mengaibkan. Isu projek-projek PPDB yang tidak dimanfaatkan serta kepincangan yang memerlukan perhatian dan tindakan juga disentuh oleh Baginda. Lain lagi pelbagai kelemahan yang minta diatasi seperti tidak mampu untuk memanfaatkan projek-projek PPDB yang menelan belanja jutaan ringgit walaupun projek-projek tersebut sudah lama dilaksanakan namun ia tidak atau belum lagi digunakan. Juga kelemahan ketara pada masa ini yang masih belum diatasi ialah kekurangan dan keinderaan di balai-balai polis. Ini tidak syak lagi adalah satu kepincangan yang memerlukan perhatian dan tindakan. Pihak kepimpinan dalam pasukan tidak boleh berdiam diri begitu saja, tetapi perlu berfikir dan bertindak untuk mengatasi kepincangan. Barulah ada makna pasukan polis itu mempunyai pemimpin yang berkarisma. Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menekankan sebagai langkah ke hadapan, aspek perancangan sumber tenaga manusia mesti dikemas kini. Perancangan perlu turut mengambil kira keperluan kepolisian termasuk keperluan bilangan anggota dan keperluan untuk menilai semula sistem kenaikan pangkat dengan mengutamakan merit. Semua peringkat perlu dipastikan mempunyai keupayaan dan kemahiran selaras dengan kehendak-kehendak semasa. Inilah matlamat utama pasukan polis untuk kita dan negara dapat melihatnya sebagai serba lengkap dan sempurna. Pesuruh Jaya Polis dan pegawai-pegawai kanan pasukan polis Diraja Brunei perlu memikirkan apa tindakan yang wajar diambil atas teguran yang telah dititahkan ini, dan bukannya selepas ini membuat perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah, malah di luar bidang tugas dalam mencari dari mana datangnya sumber maklumat yang diperolehi ini. Pada keberangkatan ke Ibu Pejabat PPDB ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mempengerusikan mesyuarat tertutup bersama pegawai-pegawai kanan PPDB berangkat sama Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lelo Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan-Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Erwan bin Haji Hambali, Pesuruh Jaya PPDB, dan Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Alidin, Timbalan Pesuruh Jaya PPDB. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat
dipimpin oleh Timbalan Penguasa Polis Muhammad Amirul bin Haji Matusin, penolong pegawai siasatan jenayah daerah Polis Brunei dan Muara. Baginda kemudian berkenan berangkat ke bilik persidangan Putera Negara bagi mesyuarat tertutup bersama pegawai-pegawai kanan PPDB. Dengan usianya lebih satu abad, PPDB merangka pelbagai inisiatif dalam sama-sama menjamin keamanan dan kestabilan negara. Di samping itu, PPDB juga menjalin kerjasama bukan sahaja dengan agensi-agensi berkaitan dan orang ramai, bahkan dengan pasukan-pasukan polis serantau dan antarabangsa bagi memerangi dan mencegah jenayah merentas sempadan. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Indi Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 memaklumkan bahawa Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja akan mengemaskini kadar bayaran caj perkhidmatan yang pada masa ini dikenakan sebanyak RM3 satu hala bagi setiap orang yang akan membuat perjalanan melalui pos-pos kawalan darat di negara Brunei Darussalam. Yang berhormat Pihin Datuk Lelau Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aung Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, menjelaskan demikian semasa sidang media Jawatan Kuasa Pandu. Sidang media berlangsung petang kemarin di Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media, Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Aung Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Datuk Seri Paduka Aung Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Bermula hari Isnin, 12 hari bulan Disember 2022, caj perkhidmatan akan dikenakan ke atas setiap kenderaan sahaja yang akan membuat perjalanan melalui kesemua pos kawalan darat di negara Brunei Darussalam menurut kadar-kadar seperti berikut. 1. Bagi kenderaan penumpang dengan muatan tidak melebihi 7 orang, termasuk pemandu, akan dikenakan bayaran sebanyak RM3 Brunei setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Kedua, bagi kenderaan penumpang dengan muatan lebih daripada 7 orang hingga 25 orang, termasuk pemandu, seperti ban atau bas mini, akan dikenakan bayaran sebanyak RM6 Brunei setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Ketiga, bagi kenderaan penumpang dengan muatan lebih daripada 25 orang termasuk pemandu seperti bas, akan dikenakan bayaran sebanyak RM10 Brunei setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Keempat, bagi kenderaan komersial yang tidak akan memerlukan pemeriksaan melalui mesin pengimbas atau X-ray machine, akan dikenakan bayaran sebanyak RM6 Brunei setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Dan kelima, manakala bagi kenderaan komersial yang perlu menjalani pemeriksaan melalui mesin pengimbas, yakni X-ray machine, akan dikenakan bayaran sebanyak RM10 Brunei setiap kenderaan bagi satu hala perjalanan. Bayaran caj perkhidmatan akan dikenakan ke atas semua kenderaan yang hendak melalui ke semua pos kawalan darat negara Brunei Darussalam tanpa mengira tempat pendaftaran kenderaan tersebut, iaitu sama ada ianya mempunyai pendaftaran negara Brunei Darussalam atau berpendaftaran luar negara. Pada sidang media tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga menjelaskan mengenai pengecualian bayaran caj perkhidmatan bagi pejalan kaki, basikal, motosikal serta kenderaan milik Kerajaan Negara Brunei Darussalam atau kerajaan luar negara bagi kegunaan rasmi. Bayaran caj perkhidmatan akan dikecualikan bagi pejalan kaki dan kenderaan-kenderaan seperti berikut. Pertama, basikal. Kedua, motosikal. Ketiga, kenderaan yang dimiliki oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam atau kerajaan luar negara bagi kegunaan rasmi.
Keempat, kenderaan yang dimiliki oleh pegawai kerajaan negara Brunei Darussalam atau kerajaan luar negara bagi menjalankan tugas rasmi. Kelima, kenderaan yang dimiliki oleh Angkatan Tentera Negara Brunei Darussalam. Keempat, kenderaan khusus seperti ambulans, bomba, polis dan kenderaan yang digunakan bagi tujuan pengkebumian. Dan ketujuh, kenderaan yang digunakan oleh mana-mana orang di bawah Diplomatic Privileges, yakni Vienna Convention Act Chapter 117 dan Consular Relation Act yakni Chapter 118. Bagi orang ramai yang hendak merancang untuk merentas sempadan pada atau selepas hari Isnin 12 hari bulan Disember 2022 tetapi telah lebih awal membuat pembayaran cek perkhidmatan melalui Exit and Entry System yakni EES, Jabatan Kastam dan Eksersis Diraja akan menguruskan bayaran balik atau refund yang berkenaan. Bagi memastikan perjalanan merentas sempadan melalui pos Kuala Darat berjalan dengan lancar, orang ramai adalah dinasihatkan untuk pertama membuat pendaftaran permohonan pembayaran cek perkhidmatan melalui sistem EES dan seterusnya mendapatkan QR Code lebih awal sebelum perjalanan dibuat. Dan kedua, memastikan dokumen perjalanan hendaklah sah sekurang-kurangnya tidak kurang 3 bulan sebelum membuat perjalanan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, orang ramai bolehlah menghubungi Jabatan Kastam dan Eksis Diraja di talian 238-2361 atau 832-3741 pada waktu pejabat atau melalui email info@custom.gov.bn. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dengan kerjasama berbagai pihak secara bersepadu akan sentiasa memastikan dan mengutamakan tahap keselamatan yang terbaik demi kesejahteraan pengguna-pengguna lapangan terbang di samping meningkatkan tahap keyakinan orang ramai melalui projek-projek inovatif dan berteknologi selaras dengan hala tuju ke arah mencapai visi negara pintar. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam Perutusan Sempena Hari Penerbangan Awam Antarabangsa 2022 menyatakan sektor penerbangan negara Brunei Darussalam melalui lapangan terbang antarabangsa Brunei menyaksikan peningkatan di dalam permintaan ruang penerbangan kargo untuk import dan ekspor berikutan dengan penambahan operasi pengendali kargo udara di lapangan terbang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Pengarah Syamhari bin Pengarah Datuk Peruka Haji Mustafa berkata, negara Brunei Darussalam selaku negara ahli International Civil Organization ICAO melalui Jabatan Penerbangan Awam DCA, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi menyokong usaha-usaha ICAO dalam melaksanakan garis panduan Council Aviation Recovery Task Force CARD bagi langkah-langkah mitigasi untuk mengurangkan risiko kesihatan pada penumpang dan pekerja-pekerja di lapangan penerbangan. Garis panduan tersebut akan dapat meningkatkan lagi keyakinan orang ramai, pekerja penerbangan, rangkaian bekalan global dan pihak kerajaan. Pada tahun 2022, lapangan terbang antarabangsa Brunei telah menunjukkan pertumbuhan kemasukan dan pelepasan trafik udara yang sangat menggelakkan ke arah matlaman untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada penumpang-penumpang di sepanjang perjalanan mereka. Jabatan Penerbangan Awam bersama-sama dengan pihak berkepentingan akan terus bekerjasama demi mematuhi piawaian keselamatan dan sekuriti penerbangan awam di samping berusaha menjamin keselesaan dan kelancaran proses-proses penerbangan secara menyeluruh. Hari Penerbangan Awam Antarabangsa disambut secara global pada setiap 7 Disember bagi memperingati penubuhan ICAO. Tema sebutan bagi tempoh tahun 2020 hingga 2023 ialah Advancing Innovation for Global Aviation Development. Status harian normal baharu COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan memaklumkan 482 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin
62.2%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.9%. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Jabatan Perdana Menteri, mengadakan sesi takliman bagi persediaan pembukaan semula galeri pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah bersama Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan beserta wakil-wakil daripada agensi pelancongan. Sesi taklimat diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Sesi taklimat diadakan sebagai salah satu usaha pemberigaan dan penyelarasan maklumat-maklumat penting bagi persiapan pembukaan semula galeri pameran Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah bermula hari Isnin, 12 Disember 2022. Taklimat disampaikan oleh Dr. Haji Awang Muhammad Hussein, bin Pihin Penyuran Haji Awang Ahmad, pemangku pengarah Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Juga diadakan sesi dialog bersama wakil-wakil agensi pelancongan. Sesi taklimat dihadiri oleh 24 wakil daripada 15 agensi pelancongan yang berdaftar dengan Jabatan Kemajuan Pelancongan.